Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu teruskan dengan muka surat 70 yang terakhir untuk minggu ni punya tugasan. Tadi masa Google Meet tak sempat nak terangkan. Okey, untuk muka surat 70, soalan A, tukar unit panjang kepada perpuluhan atau sebaliknya. Okey, diminta kamu untuk menukar kalau unit tu dalam perpuluhan, tukar kepada nombor bulat. Atau sebaliknya itu maksudnya daripada nombor bulat kepada perpuluhan. Kita tengok soalan nombor 1. Unit yang terlibat ialah antara km dengan m. Kita kena ingatlah hubungan antara km dengan m. Hubungannya ialah 1 km sama dengan 1000 m. Jadi kalau km nak tukar kepada m, gerak ke kanan kena darab 1000. Ataupun sebaliknya daripada m ke km kita gerak daripada ke kiri, kita bergerak ke arah kiri, iaitu kita kena buat bahagi dengan 1000. Okey, kita tengok soalan. Soalan nombor 1, 5.2 km. Kita salin balik. Km nak tukar pada m kena darab 1000 kan. Okey, jadi kita akan menggerakkan ke kanan sebanyak 3 kali sebab dekat 1000 ada 3 sifar. So ini titik perpuluhan. Titik perpuluhan, bayangkan macam cikgu ajar tadi, bayangkan titik perpuluhan ni sebagai dinding yang memisahkan kanan dan kiri. Jadi kalau darab kita kena gerak ke kanan. So kita gerak ke kanan 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali dan letak anak panah. Anak panah menunjukkan titik perpuluhan yang baru. Okey, jadi titik perpuluhan baru kat sini. Jadi kalau siapa nombor yang duduk di sebelah titik perpuluhan bermakna dia sah. Jadi nombor di sini iaitu tak ada nombor, maknanya kita bayangkan dia adalah sifar. Sifar ini adalah sah dan sebelahnya pun sifar juga. So sah puluh ratus ribu. Sebab tu jawapan kita 5200 m. Letakkan jawapan di atas. Okey. So ni jalan kerja nombor 1. Nombor 2. Sama serupa juga daripada tapi sama juga km kepada m Jadi salin semula, kemudian kita kena darab 1000. So ni titik perpuluhan, darab, gerak ke kanan 3 kali, letakkan titik perpuluhan iaitu tanda anak panah ni, titik perpuluhan yang baru. Jadi titik perpuluhan baru di sini bermaksud 8 ini adalah sah. 8 sah, so 3 ni 38. Sebab tu jawapan dia 38 m. Kamu kena letakkan jalan kerja, tunjukkan macam mana kamu menggerakkan titik perpuluhan tu. Okey, seterusnya nombor 3. Nombor 3. Salin semula soalan. M nak ke km kita kena bahagi. Bahagi 1000. Tengok balik tadi. M. Okey, ni M. Kalau nak tukar ke km, kita kena gerak ke kiri. Kalau ke kiri maksudnya bahagi 1000. Sebab tu kita kena bahagi 1000 kat sini. Alright. So, salin semula, letakkan titik perpuluhan. Kalau pada soalan ni memang tak ada titik perpuluhan. Sebab titik perpuluhan mesti duduk di sebelah sah. Jadi maksudnya titik perpuluhan ada di sebelah 9. Kan? Kita akan gerak 3 kali ke kiri sebab bahagi. So, sekali, 2 kali, 3 kali letakkan anak panah. Anak panah menunjukkan titik perpuluhan yang baru. Jadi kita akan jumpa jawapan yang baru ialah perpuluhan 1 sifar 9. Jadi perpuluhan 1 sifar 9 kita tak boleh letak macam tu je. Jadi di depan ni kita kena isikan dengan angka sifar. Jadi jawapan yang lengkap ialah sifar perpuluhan 1 sifar 9 km. Letakkan jawapan di atas. Kemudian untuk soalan nombor 4. Ni dalam unit bercampur 18 km tambah dengan 30 m. Jadi soalan suruh tukar kepada unit km. So kita kena tukarkan yang 18 ni dah memang dalam km. So kita salin aja. 30 m ni kita kena tukar kepada km. Jadi 30 salin 30. Titik perpuluhan di sebelah sah. So kita nak menukarkan m kepada m kepada km kena bahagi 1000 kan. Jadi bahagi maksudnya gerak ke kiri sekali, 2 kali, 3 kali dan letak anak panah. Anak panah menunjukkan titik perpuluhan yang baru. Jadi hasil penukaran kita ini ialah sifar perpuluhan sifar 3.
Jadi yang sifar belakang ni tak payah sebut dah. Cukup sampai 3. Sebab itu kita dapat sifar perpuluhan sifar 3. Kita tambahkan dengan 18 km tadi. Jadi masukkan je, congak je. Masukkan 18 ini di awal sebelum titik perpuluhan. Sebab ini sah, jadi 8 kena duduk sebelah titik perpuluhan. Kan? 8 kena duduk di sebelah titik perpuluhan. Jadi sebab itulah hasil tambah kita ni kita dapat 18 perpuluhan sifar 3 km. Okey, seterusnya. Soalan nombor 5. 960 M nak ditukarkan kepada km. M kepada km kita kena bahagi. Ni tertinggal. Cikgu kena tukar. Sepatutnya 960 km bahagi dengan 1000 M. So, tak perlu letakkan unit yang lama. Kita hanya letakkan unit yang baru. So, ini M nak tukar kepada km, kita kena bahagi dengan 1000 km. Kita kena bahagi dengan 1000 km. Simbol bahagi kat situ cikgu dah letak. So, nak tukarkan 960 M kepada km, kita kena bahagi 1000 km. Salin semula dan bahagi mestilah gerak ke kiri 3 kali dan letak anak panah. Jadi, jawapan yang kita dapat ialah sifar. Depan ni sifar. Anak panah titik perpuluhan 96. Sifar perpuluhan 96 km. Okey, kita terus pergi pada soalan B. Soalan B, tukar unit panjang kepada pecahan atau sebaliknya. Okey, kita kena tukarkan dalam bentuk pecahan atau bentuk nombor bulat. Dalam soalan nombor 1, di awalnya dalam pecahan. Jadi kita kena beri jawapan dalam nombor bulat. Bermaksud kita kena tukarkan unit cm ini kepada mm. Jadi caranya cm nak tukar kepada mm. 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi kalau cm nak tukar kepada mm, kita kena darab dengan 10 mm. So apa yang cikgu buat kat sini, kita letakkan dulu ayat matematik. Kemudian di sebelah kanan kita meletakkan jalan kerja macam mana awak menyelesaikan pecahan darab nombor bulat ni. Iaitu dalam bentuk A per B darab C. So, kita akan potong B dengan C menggunakan sifir 5. Okey, kita potong menggunakan sifir 5. So, potong 5 akan tinggal 1. Tinggal 1. Dan bila kita potong 10 tinggal 2. Sebab 10 adalah di tempat kedua dalam sifir 5. Jadi hasil yang kita dapat, bila kita selesaikan ni, 3 darab 2 dapat 6. Jadi jawapan dia 6 mm. Kemudian nombor 2. Pada nombor 2, kita tengok soalan dalam bentuk nombor bercampur. Nak ditukarkan kepada mm. Langkah pertama, nombor bercampur ini kamu kena tukarkan kepada pecantak wajah dulu. Baru kita boleh darab 10. Ya, sebab nak tukar cm kepada mm kan kena darab 10 mm. So, ingat lagi tak cara nak tukarkan kepada pecantak wajah? Apa kita kena buat pada atas? Atas kita kena tambah. Dan bawah kita kena buat darab. Jadi, 4 darab 2, 8. Tambah 1 jadi 9. Sebab itu pecahan tak wajah yang terbentuk ialah 9 per 2. Baru kita letak salin di sebelah kanan untuk kita potong. So, kita akan potong menggunakan sifir. Tengok penyebut 2 dengan 10 pun dah tahu. Kan? Kita akan potong menggunakan sifir 2. So, apabila kita potong dengan sifir 2, penyebut dah tinggal 1. Dan nombor bulat di sebelah kanan ini akan
jadi 5. Sebab 10 berada di tempat kelima pada sifir 2. Dan akhirnya 9 darab 5 sama dengan 45 mm. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Soalan nombor 3. 87 mm nak ditukar kepada cm. Cara nak tukar mm kepada cm kena bahagi pula sebaliknya. Bagi 10 cm. So kita buat sebab kita nak tukarkan dalam bentuk pecahan ataupun nombor bercampur. So kita buat 87 bahagi 10 dalam bentuk nombor bercampur supaya kita dapat tukarkan kepada kita selesaikan dengan cara dengan cara bahagi panjang. Okey, ini bahagi panjang. Kita buat 87 bahagi 10 dengan cara bahagi panjang supaya kita boleh tukarkan kepada bentuk nombor bercampur. Jadi kita dapat 8 7 per 10. Okey. 7 dengan 10 ni tak boleh dikecilkan lagi. Jadi jawapan akhir kita ialah 8 7 per 10. Okey. Jawapan akhir 8 7 per 10. Seterusnya nombor 4. 5 cm 4 mm diminta tukar kepada cm. So 5 cm ni kita salin je dulu. 4 mm yang kita akan tukar kepada cm di sebelah kanan. Okey. 4 mm kalau nak tukar kepada cm kena bahagi 10 kan. Okey. Kita tak perlu bahagi untuk letakkan dalam perpuluhan. Kita kena tukar kepada pecahan. Jadi kita letakkan simbol bahagi ini kepada bentuk pecahan. Buat saja tukarkan 4 kepada pengangka dan 10 kepada penyebut. Dia jadi 4 per 10. Dan pecahan ini kita kena kecilkan. 4 dengan 10 boleh dikecilkan menggunakan sifir 2. Jadi apabila kita potong pengangka dan penyebut menggunakan sifir 2, 4 dah tinggal 2 dan 10 dah tinggal 5. Jadi 2 per 5 ini adalah pecahan yang paling ringkas yang kita dapat tukar. So jawapan akhir kita ialah 5 tambah masukkan 2 per 5 iaitu 4 mm yang kita dah tukar kepada pecahan. Jadi 2 per 5. Dan kita jumlahkan sahaja, cantumkan menjadi nombor bercampur. So jawapannya 5 2 per 5 cm. So akhirnya soalan kelima. 16 cm, 5 mm tukarkan kepada cm. Cara yang sama macam nombor 4 tadi. Salin semula 16. 5 mm kita perlu tukar kepada pecahan. So 5 kena bagi 10 cm untuk menukarkan mm kepada cm. Tukarkan bentuk ini kepada pecahan. Dan kita potong menggunakan sifir 5. Okey. Potong 5. Tinggal 1 dan potong 10 tinggal 2. Sebab 10 ini berada pada tempat kedua pada sifir 5. So kita dapat 1 per 2. So sebab itu jawapan kita 16 1 per 2. Okey, cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham boleh WhatsApp cikgu tanya cikgu. Okey, itu saja kelas tugasan untuk minggu ini. Lepas dah lengkap ke 4 muka surat, barulah awak tangkap gambar dan hantar dalam link Google Form yang cikgu beri. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.